Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar kawan-kawan? Harap-harap semuanya sihat. Pada hari ini saya ingin berkongsi satu kisah dengan kawan-kawan. Kawan-kawan hendak dengar tak? Tajuk cerita saya ialah Maafkan Cikgu. Kenapa cikgu pula yang minta maaf ya? Kalau kawan-kawan semua hendak tahu, marilah dengar cerita saya. Kawan-kawan yang saya hormati, kisahnya adalah tentang seorang anak yatim namanya Amir. Ayahnya telah meninggal dunia sejak ia masih kecil lagi. Untuk menara kehidupan mereka, ibunya telah mengambil upah menebas kebun dan menjual kuih. Namun, Amir tidak pernah mengeluh, malah dia turut membantu ibunya dengan bekerja menghantar surat khabar sebelum ke sekolah. Baiknya Amir itu kan kawan-kawan? Seperti biasa, pada pagi itu, Amir mengayuh basikalnya laju-laju, berpeluh-peluh badannya. Amir bimbang akan bertembung dengan Cikgu Hakim guru disiplin di sekolahnya. Mendengar namanya sahaja sudah cukup membuatkan pelajar-pelajar kejut perut, apatah lagi bersemuka dengannya. Seramnya. Ingatlah ya kawan-kawan, datang lambat ke sekolah bukanlah sikap yang baik. Ketika sampai di sekolah, jam tangan Amir menunjukkan 8:30 pagi. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Amir pun menuju ke kelasnya. Tiba-tiba, Amir! Nama Amir dipanggil. Panggilan itu lantas mematikan langkahnya. Degup jantung Amir bertambah kencang. Terlihat wajah Cikgu Hakim yang sangat serius. Dengan suara yang lantang, Amir dimarahi kerana datang lewat. Amir hanya membisu. Memberi alasan pada saat itu bukanlah tindakan yang bijak. Walaupun Amir ingin menjelaskan, tetapi Cikgu Hakim enggan mendengarnya. Malah dia dituduh bagai menegakkan benang yang basah. Kawan-kawan sekalian hendak tahu apakah yang berlaku selepas itu? Apalagi Amir dibawa ke bilik guru disiplin. Dia telah diberi surat amaran untuk disampaikan kepada ibunya. Amir pun menerima dengan sedih. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Amir kecewa kerana dituduh sebagai pelajar yang malas. Padahal dia bukanlah seperti yang disangkakan. Rakan-rakan Amir juga sering mengejeknya kerana selalu didenda atas kelewatannya sampai ke sekolah. Setelah sesi persekolahan tamat pada hari itu, Amir pun terus pulang ke rumah. Selepas selesai solat, Amir pun terus ke dapur kerana perutnya terasa terlalu lapar. Apabila dia hendak ingin menjamah makanan, dia teringat kembali peristiwa yang berlaku di sekolah tadi. Seleranya hilang. Amir membuat keputusan untuk ke kebun Pak Megan untuk berjumpa dengan ibunya. Amir ingin menceritakan tentang peristiwa yang berlaku di sekolahnya tadi. Sebaik sahaja terpandang wajah ibunya, dia berasa tidak sampai hati untuk menceritakan, malah dia turut membantu ibunya menyelesaikan kerja. Baginya, ibulah segala-galanya. Ingatlah kawan-kawan, syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Jangan sesekali melukakan hatinya. Pada malam itu, Amir nekat menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja lantas menyerahkan surat yang diterima daripada Cikgu Hakim kepada ibunya. Amir melihat wajah ibunya amat sedih membaca surat itu. Bagi ibu Amir, dia masih mampu menyara kehidupan mereka. Apa yang diharapkan oleh ibu Amir, dia ingin melihat anaknya berjaya dalam pelajaran. Ibu, bergenang air mataku, terbayang wajahmu yang redup sayu. Kudusnya kasih yang engkau hamparkan, bagaikan laut yang tak bertepian. Kawan-kawan yang disayangi sekalian, itulah jasa ibu kita.
Sebagai pelajar tahun 6, Amir dapat berfikir dengan baik. Dia telah membuat keputusan untuk berhenti kerja. Dia berazam selepas ini dia akan datang awal ke sekolah dan belajar bersungguh-sungguh. Justeru keesokan harinya, pagi-pagi lagi Amir telah sampai di kedai Pakcik Mutu untuk tempat dia mengambil surat khabar. Dia ingin menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Selepas itu, Amir mengayuh basikalnya lebih laju dari biasa. Dia tidak ingin terlambat lagi. Dia sudah serik dengan herdikan guru disiplinnya. Apabila tiba di persimpangan jalan, tanpa melihat kiri ke kanan, Amir terus melintas. Malang tidak berbau. Sebuah kereta melanggarnya. Amir tercampak ke seberang jalan, lalu pingsan. Orang yang melanggar Amir itu terus membawanya ke klinik yang berdekatan. Mujurlah Amir tidak apa-apa, cuma mengalami luka yang kecil. Itulah kawan-kawan, kita mestilah berhati-hati semasa berada di jalan raya. Tidak lama kemudian, Amir pun sedar dan dia terkejut melihat Cikgu Hakim berada di sisinya. Dengan wajah yang ikhlas dan mesra, Cikgu Hakim meminta maaf atas kecuaiannya menyebabkan Amir tercedera. Maafkan Cikgu, Amir. Dengan senang hatinya, Amir pun memberitahu dialah yang bersalah kerana tidak berhati-hati. Kita hendaklah mematuhi peraturan sekolah dan juga jalan raya. Selain itu, sekiranya kawan-kawan telah melakukan kesalahan, janganlah malu untuk meminta maaf kerana perbuatan itu akan dipandang mulia. Begitulah kisahnya kenapa Cikgu Hakim meminta maaf. Semoga kawan-kawan terhibur dengan cerita saya tadi. Yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sepadan. Sekian, terima kasih.